ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita dapat meneruskan majlis ilmu kita pada tengah hari ini. Kita masih membincangkan sifat Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang ketiga, Ar-Rahim. Ar-Rahman kita telah jelaskan minggu lalu, di mana Allah Subhanahu wa taala mencipta makhluk, dan setiap makhluk diberikan ataupun dipenuhkan keperluannya, sama ada yang hidup di darat ataupun yang hidup di laut ataupun yang ada di perut bumi. Itulah sifat Rahman Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai hambanya, wajarlah untuk melihat, memahami bagaimana sifat Rahman Allah terhadap makhluk-makhluknya. Dan di dalam kehidupan berkeluarga, bagaimana kita melahirkan rasa sayang kepada anggota keluarga kita. Anak-anak disiapkan untuk menghadapi masa depannya. Isteri diberikan keperluannya, dan suami dilayan dengan baik. Jika ada perasaan sayang ini, maka kehidupan di dunia akan merasa selesa. Sebagai orang beriman, kita percaya bahawa dunia ini adalah merupakan tempat kita bercocok tanam, dan di akhirat adalah merupakan tempat kita menuai hasilnya. Jadi dalam kehidupan berkeluarga, kita tidak boleh melupakan aspek kerohanian. Dan aspek kerohanian inilah yang menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala mengutus para anbiya ataupun para rasul untuk membimbing manusia supaya mempunyai peraturan yang baik dalam hidup, supaya dapat mengukuhkan jiwa mereka dalam menghadapi cabaran dan ujian, dan supaya manusia berada di landasan yang betul. Jadi para rasul diutus Allah Subhanahu wa taala untuk membimbing manusia. Walaupun manusia dicipta Allah dengan lengkap, dikurniakan akal, dikurniakan nafsu, tapi manusia yang memang diciptakan Allah dalam keadaan yang lemah. Kadang-kadang manusia hidup berdasarkan hawa nafsu, dan bila mereka mengikut hawa nafsu, mereka akan rosak. Sebab itu dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijelaskan, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bihi. Bermaksud tidak sempurna iman seseorang daripada kamu. Dia hebat macam mana pun, atau dia kita lihat zahirnya begitu baik, ukuran keimanan seseorang bukan kerana kehebatan cara hidupnya, bukan kerana harta yang dilunggukkan begitu banyak. Rasulullah menjelaskan tidak sempurna iman seseorang daripada kamu, sehinggalah hawa nafsunya ditundukkan mengikut apa yang aku bawa. Jadi kalau dalam kehidupan berkeluarga, manusia, suami, isteri mengikut hawa nafsu masing-masing, ini akan menimbulkan kerosakan. Suami tak akan cukup ada satu saja, dan isteri tidak akan puas dengan seorang suami, dan segala keinginan hendak diikutkan, maka binasalah kehidupan berkeluarga. Dan manusia dikurniakan akal oleh Allah Subhanahu wa taala.
dengan akal saja pun manusia tidak mampu untuk meneruskan kehidupan dengan baik. Kerana akal manusia kadang-kadang dipengaruhi oleh hawa nafsunya. Kita lihat ada orang bijak, tetapi hawa nafsu untuk jadi kaya, untuk jadi mewah, mereka menerima rasuah, mereka menyalahgunakan harta orang, mereka menipu hak majikan kerana hawa nafsu. Akal ada, tetapi akal tadi apabila tidak berpandukan kepada ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka pengaruh nafsu terhadap akal akan lebih kuat. Macam itu juga akal manusia kadang-kadang dipengaruhi oleh kepentingan pribadi. Mereka sanggup menipu asal kepentingan pribadinya terjaga dengan selamat. Sebab itu akal yang boleh berubah dari masa ke semasa mengikut persekitaran dan peredaran masa, ia memerlukan panduan. Kita lihat dalam senario dunia, dan ini telah berlaku bila akal manusia yang dipengaruhi oleh nafsu, mereka tidak teragak-agak untuk melakukan peperangan, untuk menyerang negara orang. Kita akui bahawa ada negara besar yang mempunyai segala kekuatan, tapi bila pemimpin-pemimpin mereka yang dia anggap berakal, dia anggap bertamadun, tetapi mereka menggunakan akal itu untuk menyerang negara-negara lain. Sedangkan kalau berpandukan kepada peraturan yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita tidak boleh menyerang negara-negara lain dengan cuba meletakkan alasan-alasan yang berdasarkan kepada pemikiran mereka untuk mengabui mata dunia. Ini kalau manusia menggunakan akal semata-mata. Jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan Rasul untuk membimbing akal manusia. Demikian juga dalam kehidupan berkeluarga. Dengan akal saja tak cukup. Karena itu Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surah Tahrim, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidad la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Bermaksud, wahai sekalian orang-orang yang beriman, peliharalah diri kamu dan anggota keluarga kamu daripada api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu-batu. Di atasnya ada malaikat yang gagah dan tegas. Mereka melaksanakan tugas dengan tidak menyalahi peraturan Allah, melaksanakan apa yang diperintahkan Allah kepada mereka, dan membuat apa yang diperintahkan. Jadi ayat ini ditujukan kepada kita yang mengaku beriman. Jadi iman hanya setakat beriman tidaklah memadai. Kita lihat berapa ramai orang yang mengaku beriman kepada Allah tetapi tidak mendirikan salat.
Kalau kita katakan kepada mereka engkau tidak beriman, mereka akan marah. Berapa ramai mereka yang beriman, sama ada lelaki atau wanitanya, yang malas untuk menutup aurat. Kalau dikatakan kepadanya engkau tidak beriman, mereka akan melenting. Jadi keimanan yang dah ada tu alhamdulillah, tetapi ia tidak memadai. Keimanan itu hendaklah membentuk watak, membentuk sikap, membentuk pertuturan, membentuk tindakan-tindakan di dalam hidup. Dan untuk beriman dengan sebenar-benarnya, mestilah mematuhi peraturan yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kita perlu menanam ataupun menyemai iman dalam kehidupan berkeluarga. Menanam dan menyemai iman dalam kehidupan berkeluarga adalah sesuatu yang diperintah oleh agama. Keseimbangan antara keperluan rohaniah dengan keperluan jasmaniah hendaklah dikekalkan dan diusahakan. Kalau sahabat rumah tangga gagal menanam nilai-nilai keimanan dalam kehidupan rumah tangganya, maka akan terdapat pertentangan dalam menetapkan matlamat hidup, ataupun ibu bapa akan merasa kecewa kalau anak-anak tidak disemai dengan keimanan yang baik. Suasana hari ini, cabaran di luar rumah terlalu banyak. Suatu yang lumrah, anak-anak berani untuk mengangkat suara kepada ibu bapa. Anak-anak berani menipu orang tua. Dan anak-anak melakukan sesuatu yang menyakiti hati dan perasaan ibu bapa, disebabkan semaian iman kepada anak-anak diabaikan ataupun tidak diberikan perhatian yang sewajarnya. Soal hubungan seks sebelum perkahwinan di negara kita adalah merupakan satu yang lumrah, walaupun ia merupakan satu dosa besar. Minggu lalu ada seorang ibu saudara menghubungi saya tentang masalah anak saudaranya. Anak saudara lelaki baru umur 19 tahun, budak perempuan 16 tahun, belum berumah tangga, dah ada seorang anak. Dan sekarang budak perempuan itu telah mengandung anak yang kedua, dan mereka belum nikah lagi. Bertanya, macam mana nak huraikan masalahnya? Huraikan masalah itu satu hal, tapi kita fikirkan, kenapakah hal ini boleh berlaku? Kenapakah tergama anak-anak ini melakukan sesuatu yang memalukan ibu bapa? Adakah ini sebagai hukuman kepada ibu bapa yang gagal menyemaikan nilai-nilai iman dalam diri anak-anak? Ataupun anak-anak itu tidak cukup kuat keimanannya hingga dipengaruhi oleh persekitarannya? Ataupun ibu bapa kurang memberikan perhatian kepada anak-anak ini? Tentunya banyak sebab. Dan kalau si anak nak menyalahkan orang tua nak menyalahkan anak, saya katakan bahawa orang tua biasanya bersifat defensif lah. Dia kata dia tak salah, dia dah hajar anak, tapi anak degil. Selalu yang saya lihat begitu. Tapi bila dah berlaku, belum rumah tangga, dah 2 kali, dah ada anak, dah hamil,
kita untuk menjadi iktibar bagi kita. Kenapakah hal ini berlaku? Kalau salah menyalahkan, tak akan huraikan masalah. Tapi kita kena lihat kenapakah ia berlaku. Satu di dalam Al-Quran, dalam ayat yang dibacakan tadi, Allah ingatkan, Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri kamu dan diri anggota keluarga kamu daripada api neraka. Kita tak boleh jadikan alasan yang kita sibuk. Kita tidak boleh jadikan alasan yang kita mencari nafkah untuk keluarga, sehingga kita mengabaikan atau tidak perasan keadaan yang buruk itu berlaku. Sebenarnya itu bukan sebagai satu alasan. Manusia ni kalau nak mencari alasan, banyak alasan-alasan. Depan Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada alasan yang boleh kita berikan kepada Allah. Kerana tiap seorang daripada kita adalah bertanggungjawab. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, terdapat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "War-rajulu ra'in 'ala ahli baitihi wa huwa mas'ulun anhum." Bermaksud, dan lelaki, khususnya ketua keluarga, adalah bertanggungjawab di atas anggota keluarganya. Wa huwa mas'ulun anhum, dan dia dipertanggungjawabkan apa juga yang dilakukan oleh mereka. Jadi inilah yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Soalnya dalam kehidupan kita yang biasa inilah, keutamaan kita beri dari sudut keperluan fizikal. Dari keperluan rohaniahnya tidak ditekankan seperti mana kita memenuhkan keperluan fizikalnya. Agaknya yang ada sedikit kemampuan, mereka akan ambil maid untuk memastikan maid memasakkan untuk anaknya. Dia memastikan bahawa maid itu akan menjaga pakaian anaknya. Dia akan memastikan bahawa maid tadi juga akan melihat pukul berapa anaknya balik dan sebagainya, antar untuk ke bus stand dan balik daripada bus stand. Alhamdulillah ada perasaan sayang terhadap anak-anak. Tetapi adakah perasaan kasih dapat disemaikan dalam bentuk yang sama? Kalau satu orang maid menjaga 2-3 orang anak umpamanya, adakah anak-anak ini ada, kalau mak bapak agaknya bekerja dan sebagainya, ada tak seorang guru agama yang diserahkan untuk mengasuh anak-anaknya? Ini yang kadang-kadang tidak adanya keseimbangan. Satu daripada apa yang saya kumpulkanlah, anak-anak yang dilahirkan dan kini berumur 6 tahun sehingga anak itu katalah 17 tahun. Jumlah mereka daripada 6 tahun sampai 17 tahun di kalangan masyarakat Islam di Singapura, jumlah mereka lebih kurang 70,000 orang. Jadi remaja dan anak-anak 70,000 orang. Tetapi yang daftar belajar di sekolah-sekolah yang menyediakan pendidikan agama separuh masa, seperti di masjid-masjid ke di institusi Islam di negara kita seperti Pertapis, Andalus, Jamiah dan sebagainya, jumlah mereka tidak melebihi 25,000 orang.
Jadi kalau kita ada 70,000 anak-anak yang pergi belajar agama secara konsisten, 25,000 sahaja. Yang 35,000 ni pergi belajar dekat mana? Siapakah yang mengisi rohani mereka? Ini satu cabaran bagi kita hari ini. Suatu masalah masyarakat kita tak pernah selesai. Walaupun banyak diusahakan dengan berbagai-bagai cara, tetapi di sana masih banyak ruang yang boleh diperbaiki. Tadi saya contohkan hubungan seks tanpa nikah, seolah-olah merupakan satu perkara biasa. Kemudian hari ini kita diberitahu masalah dadah di kalangan masyarakat Islam juga semakin bertambah. Demikian juga masalah jenayah dan sebagainya. Budak-budak remaja ataupun atas remaja tidak segan lagi untuk minum arak dan sebagainya. Ini semua masalah-masalah yang kita hadapi. Suatu bila kita dapat melihat sifat Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahim, kerana sifat kasih Allah, diutuskan para rasul untuk membimbing manusia, adalah merupakan satu yang wajar, satu yang wajib, bukan saja wajar, wajib bagi kita untuk mengambil apa yang dibawa oleh Rasul itu, disemaikan dalam kehidupan berkeluarga. Bukanlah kita kata mesti lengkap yang sebaik mungkin sehingga tiap-tiap anak agaknya boleh pergi mengajar agama dan sebagainya. Kerana untuk menjadi pendakwah bukan semua diperintah Allah Subhanahu wa taala, sebahagian saja. Tetapi apa yang penting, tiap anggota keluarga mesti memahami tanggungjawab dalam kehidupan beragama. Kalaupun mereka tidak dapat menyumbang kepada masyarakat, janganlah mereka berakhlak sumbang.